Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua peminat-peminat setia cerita-cerita hantu? Okey, video malam ni saya akan ceritakan tentang 3 kisah misteri ataupun 3 cerita-cerita hantu daripada satu blog yang saya ambil, dan bila saya baca ceritanya ni, saya rasa sangat-sangat menarik untuk diceritakan balik dalam YouTube channel ni. Jadi saya akan letakkan link blog tersebut dalam ruang description dekat bawah ni. Jadi untuk orang yang nak baca sendiri kisah ni ataupun nak baca kisah-kisah yang lain, korang bolehlah pergi ke blog tersebut. Jadi tak payah nak lengahkan masa. Jom kita mula. Okey, kisah pertama dia bagi tajuk penumpang misteri van jenazah. Jadi kisah ni jadi pada 2 September 2013. Masa tu Ipin ni bekerja sebagai pemandu van jenazah. So pada malam tu lebih kurang jam 3.30 pagi, dia ada hantar satu jenazah ke Felda Tenggaro. Jadi malam tu dalam pukul 3.30 tu dia perjalanan balik daripada Felda Tenggaro ke rumah dia dekat Kota Tinggi. Katanya dalam perjalanan tu suasana jalan sunyi sepi. Masa tu tak banyak sangat kenderaan yang lalu dekat jalan antara Johor Bahru ke Mersing tu. Cuma adalah sesekali tu van jenazah yang Ipin pandu masa tu ada berselisih dengan kereta, dengan lori. Tapi compare dengan biasa, memang malam tu sangat-sangat sunyi. Jadi Ipin tadi pun pandu van dia kan, dan tiba-tiba telefon dia berbunyi. Rupanya isteri dia yang call, dan isteri dia tanyalah, balik tak malam ni? Abang kat mana ni? Macam tu kan. So Ipin tadi pun beritahu lah kan, dah hantar dah jenazah, ni on the way balik lah ni. Lepas dah bagi tahu macam itu, dia pun off telefon, dan telefonnya tadi dia letak atas kerusi dekat sebelah dia. Dan lepas dia letak je telefon tadi atas kerusi tu, masa tu dia tengah drive lalu dekat satu selekoh tajam. Masa tu dia terkejut sangat sebab tiba-tiba je datang satu kenderaan daripada arah yang bertentangan, dan kenderaan tu pula sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Lepas tu berpusing-pusing-pusing dan seolah-olah macam nak terbabas ataupun mungkin nak terlanggar dia. So dia pun dengan keadaan yang terkejut masa tu, dia terus tekan brake van dia. Dalam masa yang sama, tangannya ni dia menyentap steering van dan pusing ke sebelah kiri sebab nak mengelak daripada terlanggar kereta tadi. Jadi masa tu dia dengar dengan jelas lah van dia tu seolah-olah terseret macam tu kan, sebab dia tekan brake seret macam tu. Lepas tu bam, ya, dia terlanggar divider yang kat tepi tu. Jadi masa tu dalam keadaan yang sunyi sepi, badan dia pun dah macam menggeletar semua, dan jantungnya ni tak payah cakap lah, duk-dap kan. Ya, pada masa tu dia macam terfikir balik apa yang dah berlaku, apa yang dah jadi ni kan. Jadi bila keadaan dah tenang, bila diri dia pun dah rasa macam okey sikit, dah tenang, dia cepat-cepat keluar daripada van tu, dan masa itulah baru dia nampak yang rupa-rupanya van dia dah ada tersadai dekat kiri jalan dan dah melanggar penghadang jalan. Dalam masa yang sama, dia toleh kanan, dia toleh kiri, dia cuba cari kereta yang berpusing-pusing tadi, kereta yang nak melanggar dia tadi kan. Tapi peliknya, kereta yang terbabas yang nak langgar van dia tadi tak ada dekat situ. Yang ada hanyalah van dia sahaja. Masa tu dia terdetik lah dalam hati kan. Katanya, pelik, mana pula kereta tadi? Sebab dia yakin sangat dia nampak kereta tu terbabas, dan dia orang pun hampir terlanggar tau. Jadi masa tu sebab vannya pun dah tak boleh nak bergerak, dan handphonenya pula tercampak tak tahu ke mana, jadi Ipin tak boleh nak menghubungi siapa-siapa pun. So dia cuma berdiri je dekat tepi jalan dengan niat nak minta bantuan daripada siapa-siapa je lah yang lalu dekat area situ kan. Cuma lepas dah dalam 20 minit menunggu macam tu, Ipin sekali lagi rasa pelik. Sebab dalam masa 20 minit dia menunggu tu, lebih kurang 20 kereta jugalah yang lalu, dan lebih kurang dalam 10 buah kereta dia cuba tahan dengan tangan ni kan, minta berhenti macam tu kan. Tapi dia orang seolah-olah macam tak nampak kehadiran dia tau, tak nampak langsung yang dia ada tercegat dekat situ. Memang pelik lah sebab kereta semua lalu dekat kawasan tu dengan laju tau, seolah-olah macam dia orang tak nampak pun yang ada kemalangan dah berlaku dekat tepi jalan ni. Yelah, biasanya kan orang Malaysia ni kalau ada berlaku kemalangan je mesti akan berhenti kan, dah tu pergi tolong, lepas tu mungkin call polis ke apa kan. Tapi ini tak ada satu pun kereta yang nampak
dia ada dekat situ. Masa tu terdetik lah dalam hati dia, katanya mustahil lah diorang ni tak nampak, tepi jalan je kot. Biasanya kalau ada kemalangan macam ni mesti kereta akan slow. Yelah, kalau tak berhenti pun slowkan kereta lah kan, nak tengok apa yang berlaku kan. Ini tak, semua laju je macam tak nampak ke. Dah tu lepas 20 minit barulah ada kereta yang berhenti, dan pemandu kereta tu pun tanyalah kan apa yang dah berlaku kan. Bila dah ada yang berhenti tadi, Ipin terus minta bantuan orang tu dengan pinjam telefonnya. Lepas tu dia bertelefon kawan dia, minta datang dan dia ceritakan apa yang dah berlaku. Dalam setengah jam macam tu, barulah kawan-kawan dia ni tiba dekat tempat kejadian dengan truk penunda sekali. Jadi sebelum van jenazah tu ditunda, pemandu truk tadi dia rakamlah keadaan van tu kan. Dia ambil gambar, dia buat video sikit, sebab katanya senang nanti untuk buat dokumen untuk claim insurans nanti kan. Dalam 2 hari lepas kejadian ni, Ipin tadi dia terima panggilan daripada truk penunda, dan pemandu tu cakap, Ipin, korang tengok ke gambar van selepas accident tu? Ada benda dekat van tu. Dan dalam masa yang sama juga, pemandu truk tadi pergi send gambar van selepas kejadian yang masih duduk ambil gambar dekat accident tu. Ya, dia send gambar tu kepada Ipin. Dan bila Ipin tengok, dia memang terkejut sangat sebab dalam gambar tu ada rambut panjang yang mengurai keluar daripada cermin van. Ipin pun macam pelik tau. Dia tertanya-tanya, rambut siapa pula ni? Macam mana boleh ada rambut pula dalam van tu? Lagipun dia yakin masa dia tengah cek keadaan van lepas kemalangan tu kan, memang dia tak perasan dan tak ada siapa pun yang perasan ada rambut dalam van tu. Jadi lepas dia tengok gambar tu, dia memang yakin sangat yang kelibat kereta yang nak melanggar dia tu pun sebenarnya bukan kereta betul. Sebab lepas kejadian tu berlaku, kereta tu gaib macam tu je. Dia yakinlah memang ada sesuatu yang aneh yang dah mengganggu sepanjang perjalanan dia. Lagipun kalau nak kata mamai ke mengantuk ke, memang tak mungkin sangat, sebab kejadian tu berlaku betul-betul lepas dia bercakap dengan telefon, bercakap dengan isteri dia tu kan. Dan dia teringat pula ada kejadian pelik yang berlaku masa dia pergi ambil jenazah dekat hospital. Masa tu lepas dia dah sampai dekat hospital, dia terus uruskan dokumen semua untuk ambil jenazah, untuk pindahkan jenazah kan. Lepas dah settle semua, dia berjalan ke bilik mayat, dan masa tu dia terjumpa dengan salah seorang kawan dia. Kawan dia ni pula kerja dekat hospital tu, dan kawan dia ni tegur, bang, kenapa van jenazah ni bau busuk sangat? Dah Ipin tadi pun pelik lah kan, busuk? Apa yang busuknya? Masa dia bawa van ni ke hospital, tak ada pula dia nak bawa busuk ke apa. Jadi sebab dia pun nak tahu juga kan busuk apa yang kawan dia ni masukkan, so dia pun pergilah buka belakang van tu, dan ya, memang betul dalam van tu bau busuk sangat. Katanya sampai dia rasa macam loya, dan baunya tu macam bau nasi yang dah basi, yang dah terperap lama ditinggalkan dalam ruang yang sempit macam tu lah. Dah tu sebab dia tak puas hati kan, daripada mana pula lah bau busuk macam gini, dia pun pergi selongkar semua benda-benda yang ada dekat dalam van tu, nak cari juga daripada mana punca bau tu. Tapi masa tu tak ada pula benda-benda yang pelik yang dia jumpa. Dan dia memang pelik lah, sebab masa on the way tu tak ada langsung bau tu. Lepas dah ambil jenazah, barulah ada bau tu. Dan yang lebih peliknya, lepas kemalangan tu berlaku, bau tu dah hilang. Dan bila dah dia tengok gambar tadi kan, so dia pun mulalah terfikir, mungkin bau busuk macam nasi yang basi tu datang daripada makhluk yang menumpang van dia. Atau mungkin sebab makhluk tu juga dia kemalangan, mungkin. Okey, kisah yang kedua adalah kisah misteri yang pernah jadi pada seorang pemuda ni. Katanya kisah ni berlaku sebulan sebelum bulan puasa pada tahun 2009. Namanya Azroy, dan dia adalah seorang pelajar universiti di UIAM. Jadi masa tu dia balik ke kampung dengan menaiki motosikal, sebab katanya masa tu baru je cuti SEM. Jadi dia pun bawa motosikal dia lalu dekat Jalan Karak untuk ke Temerloh. Dalam pukul 8 malam macam tu, tiba-tiba je motor dia meragam tau. Dan bila dia cek, rupa-rupanya minyak habis. Dia macam pelik lah juga, sebab dia baru je isi minyak penuh dekat pam minyak Shell di Gombak. Jadi masa tu Azroy ni pun paksalah kan tolak motor dia dan berjalan kaki menyusuri jalan yang sunyi tu tau. Katanya jalan tu memang sunyi sangat, kiri kanan semuanya hutan, dan nak jumpa perkampungan ataupun nak jumpa rumah orang tu memang jauh lagi. Dalam hati dia ni memang takut gila, dan dalam masa yang sama dia baca surah-surah yang dia ingat. Ya, nasib baik jugalah kan, sebab dia baca ayat-ayat suci Al-Quran kan. Dan
Kan dalam 5 minit lepas tu, tiba-tiba je datang seorang lelaki tua. Lelaki tua ni gelarkan diri dia sebagai Pakcik Samad. Masa tu Azroy memang terkejut sangat, datang daripada mana pula pakcik ni kan. Cuma nak tak nak dia kena beranikan diri juga, dan dia ceritakan apa yang dah berlaku dekat pakcik tadi. Yalah, mana dah tahu kan pakcik tadi boleh tolong dia untuk dapatkan petrol ke. Dan lepas tu pakcik tadi ajak Azroy untuk turun pergi ke rumah dia. Rumah pakcik ni pula macam tak jauh sangat lah daripada tempat yang dia mati motor tu, dekat sebelah jalan raya je. Cuma nak kena turun sikit, turun ke bawah macam tu dekat tepi jalan. Dalam masa yang sama Azroy ni pun macam tak sangka lah kan pakcik ni nak tolong dia, dan rasa takut tadi dah hilang dah sikit. Cuma dia ada sikit rasa perasaan peliknya tu, sebab dia dah banyak kali dah lalu dekat area situ, tapi dia tak perasan pun yang ada rumah dekat situ. Cuma dia fikir positif lah, mungkin sebab dia lalu malam hari jadi dia tak perasan lah kan, tak nampak lah ada rumah kat situ. Lagipun kawasan tu hutannya memang agak tebal dan jauh daripada rumah orang lain. Masa tu dia nampak lah Pakcik Samad tadi bawa sebekas besen macam tu, dan dia tuangkan ke dalam tangki motor Azroy. Cuma apa yang dituangkan tu dia tak ceritakan dekat sini, sama ada dia nampak ke tak. Dah tu pakcik tadi cakap, selagi meter minyak ni tak turun, jangan buka tangki ni. Azroy pelik, cuma yelah dia menganggukkan je lah, yelah dia tak buka. Dah tu pakcik tadi pun ajaklah Azroy ni untuk makan ubi rebus dengan minum kopi. Jadi sebelum balik dia ucapkan terima kasih dengan pakcik ni. Dah tu pakcik tadi bagi ubi kayu dekat Azroy ni, mungkin sebagai buah tangan macam tu lah kot. Dan Azroy ni pun minta diri untuk balik ke rumah dia kan, dekat Temerloh tu. Lepas beberapa hari Azroy ni naik motor tu, dan dia rasa pelik sebab meter motor tu tak turun-turun tau. Seolah-olah macam dia tak perlulah nak top up minyak lepas ni kan. Padahal dia dah naik motor tu lebih kurang berpuluh-puluh kilometer, tapi meter motornya tu tak berganjak langsung. Dah tu Azroy ni pun terlintas dekat fikiran dia, dia nak pergi ke rumah pakcik tadi, Pakcik Samad tadi, dan bagilah buah tangan sikit dan ucapkan terima kasih kan sebab dah tolong dia. Dah tu dia pun pergilah ke tempat yang dia mati motor tu. Dekat area-area situ dia cuba cari dekat mana rumah Pakcik Samad ni, tapi tak jumpa, dah tak ada dah dekat situ. Padahal Azroy ni pasti sangat dekat sekitar sini lah rumah Pakcik Samad ni kan, yang dia pergi hari tu. Tapi kenapa tak ada rumah dekat situ? Dan dia tengok kawasan tu ada semak samun je. Tak lama lepas tu adalah seorang penduduk yang kebetulan lalu. Dia tu penoreh getah dekat area situ lah. Jadi masa dia lalu tu dia tengok Azroy yang macam tengah cari sesuatu, so dia pun tegur lah Azroy ni kan. Dan Azroy pun tanya, kat mana rumah Pakcik Samad Dah tu penoreh getah tadi pelik tahu tengok keadaan Azroy tadi, dan dia cakap Pakcik Samad dah lama dah meninggal dunia, dan rumah dia ni pun dah lama dah orang robohkan sebab isteri dengan anak-anak dia semuanya pindah ke Melaka. Dah dengar je macam itu, Azroy tadi pun tak fikir panjang, terus start motor dan pergi daripada situ. Cuma dia terfikirlah, takkanlah Pakcik Samad yang dia jumpa ni adalah jelmaan, sebab dia rasa macam real sangat bila jumpa dengan Pakcik Samad tu. Dan yelah dia siap minum kopi lagi sambil-sambil makan ubi tu kan. Dan yang paling pelik, ubi yang Pakcik Samad tu bagi dekat Azroy, maknya pergi buat pengat ubi lagi, dan diorang memang semuanya makan ubi, pengat ubi tu. Jadi kalau Pakcik Samad tu jelmaan, macam mana ubi tu boleh jadi betul? Dah tu dia teringat pula yang Pakcik Samad ni cakap jangan buka tangki minyak ni selagi meter minyak tak turun kan. So masa itulah dia mula curiga, dia mula rasa macam tertanya-tanya apa sebenarnya yang dah berlaku ni. Dan ya, masa dia tengah syak wasangka tu pun dia tengok meter minyaknya belum lagi turun. Dah tu dia nak double confirm betul ke minyak ni takkan habis-habis. So dia pun buka lah tangki minyak motor dia. Masa dia buka je tangki minyak tadi, dia memang terkejut gila sebab dalam tu tak ada apa-apa, kosong, tapi macam berasap macam tu lah, seolah-olah macam dah lama sangat dah tak isi petrol. So mungkin kalau sampai saat ni pun dia tak buka tangki minyaknya tu, mungkin dia akan dapat guna motor tu selama-lamanya tanpa isi minyak kan.
mungkin lah kan. Okey, kisah yang ketiga dan kisah yang terakhir ni adalah kisah seorang pramugari yang ditiduri oleh sesuatu. Nama pramugari yang dimasukkan adalah Kina. Jadi ada satu malam dia baru je balik kerja dan masa Kina ni sampai ke rumah, rumahnya sunyi sangat sebab semua orang dah tidur. Masa tu jam menunjukkan pukul 11 malam. Jadi dah sampai rumah tadi, dia memang dalam keadaan yang letih sangat sebab dia baru je fly daripada London ke Kuala Lumpur. So dia pun masuk ke dalam bilik, letak barang semua dan dia masuk ke dalam bilik air untuk bersihkan diri dulu kan, mandi biar segar sikit. Jadi masa dia tengah mandi tu sebenarnya tiba-tiba je mata dia terpandang dekat sesuatu objek tau. Dan objek tu ada melekat dekat cermin pemisah bilik air dia. Jadi sebab terlalu letih, dia tak banyak fikir, dia tak endahkan semua tu dan dia fikir tu mungkin ada kelelawar yang tersesat dalam bilik air ni kot. Dan tak lama lepas tu objek hitam yang dia nampak tadi tiba-tiba je lenyap. Kalau tengok betul-betul sebenarnya benda tu seolah-olah macam tapak tangan lembaga hitam yang diletakkan pada cermin. Itulah gambaran yang dia buat. Sebenarnya kejadian-kejadian pelik ataupun gangguan-gangguan yang macam gitu dia dah selalu sangat dah terima. Jadi Kina ni sebenarnya ibu tunggal, dia ada seorang anak lelaki dan sejak setahun lalu memang dia selalu sering sangat diganggu dengan gangguan-gangguan mistik. Ya, dekat rumah tu sebenarnya ditinggal dengan maknya, dengan adik dia dan juga anak lelaki dia. Kina ni cakap lepas dia bercerai dengan suami dia 6 tahun lalu, rumah tu jadi makin tak tenteram. Malah adik perempuan Kina ni pun pernah nampak sesuatu tau. Katanya dia pernah nampak makhluk yang seakan-akan monyet yang sangat besar ada dekat bumbung rumahnya. So masa tu banyak sangat gangguan misteri, daripada bunyi bising sampailah jelmaan makhluk misteri, katanya hitam berbulu yang kadang-kadang tu teman dia tidur tau. Dan situasi macam lampu tiba-tiba je terpadam, dah tu bunyi orang berjalan dan ada benda macam cakar-cakar dinding macam tu, dan kadang-kadang ada bunyi guli yang melantung dekat ceiling. So benda-benda tu semua dah jadi kebiasaan dalam hidup dia. Masa dia tidur pula ada makhluk yang berbulu hitam pekat macam tu selalu je menindih dia tau. Bila dibacakan ayat kursi lepas tu laungkan azan macam tu, dia akan hilang kejap tapi makhluk tu akan muncul balik. Dan yang paling parahnya, lepas dia dapat gangguan tu semua, emosi dia makin tak stabil tau. Dia jadi makin baran, makin cepat nak marah. Dah tu kehidupan dia pun makin merosot, makin merudum. Katanya lepas dia bercerai dengan bekas suami dia, dia susah sangat nak dapat jodoh. Jadi bekas suami dia ni adalah pramugara dekat salah satu syarikat penerbangan di Malaysia. Dan dia orang bercerai tu dalam tahun 2006. Bayangkan dalam tempoh 6 tahun dia dah bercerai tu, dah 3 kali dah dia bertunang. Dan bila sampai masa je dia orang nak menikah, mesti dia orang akan putus tunang tanpa sebab tau. Dan katanya pada masa tu dia baru je putus tunang dengan seorang mualaf. Jadi dengan mualaf ni sebenarnya dalam seminggu lagi majlis perkahwinan dia orang akan berlangsung, tapi tiba-tiba je dia orang cancel dan tak ada sebab tau. So Kina ni macam buntu tau, bingung dia apa yang dah berlaku sebenarnya ni. Jadi sebab dia pun perasan kan keanehan-keanehan yang macam gitu, jadi dia pergi dapatkan rawatan dekat pusat rawatan Islam. Bila dia dah sampai dekat pusat rawatan tadi, jadi ustaz ni nak datang ke rumah dia lah untuk tengok rumah apa semua kan. Jadi on the way dia nak pergi ke rumah tu, tiba-tiba je dia orang dihalang oleh seekor ular hitam legam. Dan ular tu pula seolah-olah macam tak nak bagi ustaz ni sampai ke rumah Kina tau. Jadi ular hitam tu dia berdiri macam ini kan, katanya setinggi kereta tau dia punya berdiri tu. Dan ular tu ada betul-betul tengah jalan, seolah-olah memang yelah menghalang jalan lah, tak nak bagi pergi lah kan. Tapi tiba-tiba je ular tu boleh lenyap, boleh hilang macam gitu je. Masa tu ada pengamal perubatan Islam ni beritahulah sebenarnya Kina dia dah disihir dan juga diganggu dengan hantu raya. Katanya makhluk yang berbulu yang selalu Kina nampak tu, itu sebenarnya adalah hantu raya yang dah dibela bukan sehari dua tapi dah berzaman dah. Jadi benda tu lah biasanya akan dihantar untuk pecah belahkan kehidupan orang lain. Dan parahnya lagi, dalam tubuh Kina tu ada makhluk halus yang bersarang tau, seolah-olah macam Kina jadi rumah dia orang. Jadi katanya sebab itulah emosi Kina ni cepat sangat berubah, cepat sangat naik darah, dan dekat bahagian-bahagian tubuhnya ni pun penuh dengan kesan-kesan lebam.
orang. Jadi ustaz ni bagi tahu lebih teruk lagi kalau makhluk tu yang katanya boleh menyerupai manusia, setinggi manusia macam itu, boleh melakukan persetubuhan dengan manusia. Ya, adalah mangsa-mangsa dia yang katanya diganggu dengan makhluk ni dan diorang mengaku yang diorang dah bersetubuh dengan makhluk ni. Padahal dia dalam keadaan, mungkin ialah dalam keadaan tidur kan, dalam keadaan tak sedar, tapi ciri-ciri dia tu seolah-olah macam seseorang yang baru je lepas disetubuhi. Kesian kan. Jadi masa tu, lepas dah sampai dekat rumah Kina tadi, ustaz tu terus bersihkan rumah tu, terus bacakan ayat ruqyah. Dan dia bacakan ayat ruqyah, dia bersihkan rumah tu, dia bersihkan dekat setiap bilik tau. Katanya ada sebuah bilik yang agak ke belakang sikit dan itulah jadi spot untuk makhluk tu tinggal. So dekat situ ustaz tadi bacakan ayat ruqyah, laungkan azan dan halau benda tu keluar daripada rumah. Masa ustaz tadi melaungkan azan, baca ayat ruqyah tu semua kan, dalam masa yang sama juga ada sebuah almari ni, diorang semua dengar ada bunyi ketukan pada almari tu. Katanya sebanyak 4 kali ketukan, seolah-olah macam ada kuku yang panjang ketuk-ketuk almari tu tau. Dan ustaz tadi pun cakap lah, memang macam gitu biasanya kalau kita dah bacakan ayat ruqyah, kita dah azan, maksudnya kita halau dia kan, dia macam marah lah. Dan biasanya dia akan buat bunyi, contohnya macam bunyi cawan, bunyi cangkar dinding, bunyi ketuk, dan ada juga bunyi harimau yang mengaum. Dan ustaz ni jelaskan yang biasanya bunyi-bunyi tu semua akan berlaku pada waktu malam selepas proses menghalau. Sebab yalah makhluk-makhluk tu macam marah lah kan. Dan kalau benda tu berlaku, maknanya mangsa ni takkan diganggu lagi lepas ni. Wallahualam. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.